Okey, dah lama tak jawab soalan pertanyaan daripada saya punya sahabat-sahabat di Instagram. So hari ini memandangkan ada sedikit masa, so saya akan balas. Ini daripada It's Elena Wong. Pertanyaan dia, solat sana clash tak dengan waktu sekolah di France? Kalau ada, dibenarkan solat tak? Okey, memang clash. Terutamanya di negara 4 musim. Bila musim sejuk, waktu solat awal. Jadi bila kat sekolah tu memang tidak dapat solat. Jadi Islam itu mudah. Pada daku Islam itu mudah. Memang sekolah sini dah tidak boleh tunjukkan agama kamu apa, tak kira lah Sikh ke Kristian ke Islam ke, so you cannot show your religion. So memang tak ada tempat kemudahan. Tapi macam Adam dia dah besar, ada kalanya dia akan, bila dia tak ada kelas, macam in between kelas tu cikgu tak ada, so dia akan duduk dekat bukan satu dewan ni, satu tempat ni macam untuk library kot. So ada space lah sikit for him to be alone, so dia akan sembahyang duduk kat situ. Itu kalau dapat. Kalau tak dapat, anak-anakku bila dia balik sekolah semua diorang akan kadak semua solat-solat yang diorang tak dapat buat during the day. So Islam itu mudah. Di mana ada usaha, di situ ada jalan. Dan kita bukan berada di negara Islam yang surau terdapat di mana-mana. Kat sekolah boleh ada surau, tak ada. Sini tidak ada. So untuk masih menjalankan ibadah sebagai seorang Islam, kadaklah balik rumah, kadaklah sebab dekat sekolah tak boleh solat kan. So macam tu. Soalan seterusnya daripada sahabat di Indonesia, nama dia Pindiau. Assalamualaikum, selama berada di Fransis, apakah perkara yang paling menyeronokkan? Perkara yang paling menyeronokkan ialah berasa selamat kat sini. Kita boleh, contohnya kita boleh naik basikal, letak je kita punya beg dekat bako, tak adalah yang ragut-ragut, kes ragut-ragut tak ada. Mungkin ada, depends on kawasan kot, contohnya kawasan yang flat-flat. Tengok juga kawasan aku, tapi majoritinya kalau kawasan bandar Paris ni atau lain-lain tempat tak ada kes-kes ragut ni, tak banyak seperti di negara kita di Malaysia. Jadi tengok orang-orang tua-tua jalan-jalan kaki sorang-sorang, sebab tu ramai orang tua-tua boleh berjalan sorang-sorang, pergi beli barang rumah sorang-sorang, sebab tak ada orang nak ragut-ragut, diorang tak ada. So itulah benda yang selamat rasa menyeronokkan kat sini, sebab tak ada benda-benda macam tu, not yet. Orang tak adalah desperado sampai macam tu sekali. Ini soalan daripada Haniza05. Kenapa tak nak menetap di Malaysia? Bukan tak nak menetap di Malaysia. Kami memang nak sangat menetap di Malaysia. Sebab itulah tempat yang sesuai untuk kami. Sesuai untuk membesarkan anak-anak. Cuma buat masa ni Allah belum tetapkan lagi rezeki di Malaysia. Tapi tak ada masalah untuk kami duduk di Malaysia. Kalau satu hari nanti Allah buka rezeki seluas-luasnya, okey, di Malaysia tu dah nampak peluang pekerjaan semua ada kat Malaysia, itu tak ada masalah. Memang kami akan pindah di Malaysia. Memang tak ada masalah. Cuma sekarang ni kami menitik beratkan, bukan menitik beratkan lah pelajaran anak-anak ni. Sebab sini pelajaran sekolah free, banyak allocation untuk family, untuk anak-anak. So, dan untuk terapi Syifa ni kat sini lagi detail, lagi banyak, lagi bagus lah untuk terapi untuk Cik Syifa. Pada pendapat saya, duduk di sini memang banyak opportunity untuk dia belajar lebih lagi. Tapi, akan tetapi, kalau satu hari nanti peluang pekerjaan berada di Malaysia, itu tak jadi masalah. Sebab dengan adanya duit, anything can happen. Dan terapi yang mahal pun kami boleh bayar kalau ada berada di dalam keadaan yang membenarkan kami tinggal di Malaysia dengan rezeki pekerjaan yang cukup stabil untuk kami menampung perbelanjaan anak-anak kami 4 orang, dengan seorang yang istimewa ni yang memerlukan terapi dan education yang lebih detail lagi daripada anak-anak yang lain. Your children close, ni soalan daripada Ifah Sakura 99. Are your children close to their French grandparents? Ida rapat tak dengan abang tiri? Nak kata rapat sangat dengan atuk nenek tu tidak. Relationship dia tak sama dengan relationship dengan keluarga di Malaysia. Sebab kita punya culture dengan culture orang sini lain. Kita banyak rapat-rapat, peluk-peluk, kita usap-usap, macam tu kan. Especially dengan budak-budak kita.
manja-manjakan anak-anak. Grandparents kat sini tak. Dia macam ada gap. Dia memang tak tahulah sebab suamiku punya family macam ni ke tak. Macam ni atau family orang lain-lain. So, wallahualam. Tapi as mentua kat sini dengan cucu-cucu dia, diorang tak ada peluk-peluk, cium-cium, ketimang-timang, tak ada. So dia punya relationship tu macam very basic, formal macam tu. Dia tak adalah nak cium-cium, peluk-peluk, lese-lese, tak ada. Bila balik Malaysia memang beza. So I can say that anak-anak aku lagi rapat dengan atuk sebelah Malaysia, ataupun yelah nenek pun my mum dah pass away kan, so tak samalah kan. Dia lagi close dengan keluarga belah Malaysia daripada keluarga belah sini, sebab the culture itself yang berbeza. Ida ni sebab dia dah remaja, so dia macam ada gap dengan abang-abang dia. Dia tak ada nak, macam selalu kalau culture kat sini kita jumpa, kita kiss, bizu kanan kiri semua kan. Macam dia macam dia beza lah dengan, even dengan Adam pun tak ada nak kiss-kiss macam tu, sebab bagi dia ada adab yang perlu dijaga. So nak kata rapat sangat tu tidak. Dia paling rapat dengan Daku lah, mak dia kan, dengan bapak dia macam tu lah. Tapi tu pun tak ada nak kiss-kiss, tak ada, sebab dia dah rasa dia dah besar, ada jarak yang perlu dibuat. So itu adalah Ida. Ini soalan daripada Syafiq. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Waktu sampai sana memang dah ada basic French or belajar sana? Berapa lama? Masa sampai sini Daku tak tahu French langsung. Jadi macam itik dengan ayam bercakap. Daku memang tak faham. Lakiku memang jadi translator. Daku ambil effort untuk belajar French setelah Adam lahir. Dan dalam masa 2 tahun tu baru boleh bercakap French. Dan Daku belajar sendiri daripada buku, TV, majalah dan sebagainya. Dan juga bercakap dengan mentuaku sebab Daku tak pergi kelas pun. Semua belajar sendiri. Okey, ini soalan daripada M. Alfishah, I suppose nama dia. Adam Ida Jade tahu banyak peribahasa tak? Tak tahu. So, tapi aku baru nak kenalkan. So, kelakar jugalah bila dia tak tahu kan. Tapi sekarang ni lah baru mak dia mempunyai kesedaran untuk ajar anak-anak dia peribahasa. Sebab selama ni mak dia fokus hanya belajar bahasa Malaysia saja yang basic. Jadi anak-anak tak tahu peribahasa Malaysia. Sekarang dah tua bangka baru mak dia insaf dan nak ajar anak-anak peribahasa Melayu. So, stay tune untuk video dorang pasal peribahasa Melayu. Ini soalan daripada Aminah Iman. Akak pakai pas apa dekat sana? Anak-anak perlu visa? Okey, Daku masih mempunyai nationality Malaysia dan I'm not gonna let go my nationality sebab Daku tahu nanti one day Daku akan balik ke Malaysia, settle down, tua kertu dan meninggal di Malaysia, hopefully. Dan so Daku masih pelat pula. Daku masih mempunyai warga negara Malaysia. Malaysia tetap di hatiku sebab Daku tahu Daku akan pulang di negaraku suatu hari nanti. Moga-moga Allah berikan rezeki Daku dan suamiku dan anak-anak aku untuk menetap di Malaysia sebab itulah tempat yang terbaik untuk kami bermaustatin. So, Daku kat sini permanent resident. Permanent resident ni dia macam card tu dia valid untuk 10 tahun. So Daku dah melepasi 10 tahun. Sekarang 10 tahun dah renew. Sekarang another 10 years. So maknanya dah 19 tahun. Tak lama lagi expired lah kan. Tahun depan expired. So kena renew lagi. Anak-anakku French citizen. Daku tak applykan dia Malaysian citizen sebab lakiku tak bagi. Menyesal juga sebenarnya. Tapi itulah. Double nationality is not allowed, I think. So, dorang French nationality. So, hopefully balik Malaysia one day, tak adalah complicated sangat nak applykan dorang PR untuk Malaysia kan. Untuk tinggal di Malaysia macam tu. Dan anak-anak aku kalau balik Malaysia, seperti biasalah, kalau dorang balik Malaysia, tak boleh lebih daripada 3 bulan. Kalau lebih daripada 3 bulan, kena apply visa lah. Fei Long ke. Saya dari dulu nak tanya kat sana kalau keluar memang pakai kasut ke walau lepak belakang rumah. Tak pernah nampak pakai selipar. Okey, kat sini sebab negara sejuk. Jadi memang dalam rumah pakai kasut. Dia ada satu kasut yang istimewa untuk pakai dalam rumah. Dia panggil chaussons. Ataupun dekat sini panggil, kalau orang putih tu slippers kot atau slippers. Tapi suamiku ni dia tak biasakan anak-anak pakai selipar. Sebab dia pun tak biasa pakai selipar. Bagi dia selipar tu macam didikan dia lain. Didikan mak bapak dia lain. Selipar tu macam low class lah aku nak pakai. Macam tu lelaki ku. Jadi anak-anak aku pun tak biasa pakai selipar. Sebelum ni, now diorang dah biasa. Diorang tengok aku pakai selipar kan kalau keluar rumah. Kalau musim panas, yes kami pakai selipar bila keluar rumah. Kalau musim sejuk, mau beku kaki tu kalau pakai selipar keluar rumah kan. So, sebab tu bila dalam gambar nampak kita pakai kasut tu bukan kasut untuk keluar, kasut dalam rumah. Panggil chaussons.
Atau dia nampak dalam video diorang pakai kasut tu sebab itu bukan dalam rumah, itu dekat bahagian office ataupun dekat rumah mentua. Rumah mentua memang diorang pakai kasut, tapi aku dengan anak-anak aku biasanya kita orang buka kasut kalau kat situ. Macam suamiku ni dia susah nak cakap. Kadang-kadang dia pakai kasut dalam rumah dan aku kena tegur banyak kali over and over again. Even anak-anak tiriku, diorang dah biasa pakai kasut dalam rumah. So aku memang pelik sikit orang pakai kasut dalam rumah. Berkali-kali aku cakap, bukankah kotor in terms of hygiene tu, kotor nak mampus. Kau keluar pakai kasut, kau masuk rumah pakai kasut. Apa kebendanya bawa bakteria masuk dalam rumah. So mentaliti orang putih ni susah nak ubah. Suamiku, anak-anak tiriku, ada aku kena cakap berkali-kali. Itu antara dugaan juga tu. Ya. Soalan daripada Ifah Sakura 99. Citizenship my kids. Dah jawab tadi. My kids citizenship dia French nationality. Dan aku masih Malaysian. Hi guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan tekan that notification button untuk dapat notification lah. Follow saya di Instagram dan di Facebook light.km. Kalau nak baca Dendang Perantau saya, Nukilan Rasa, follow saya di blog saya Dendang Perantau lightkm.blogspot.com. Terima kasih.